Kita intro dulu. La 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 la. Yang di-Pertuan Agong boleh pecat Perdana Menteri. Wish, betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Kemelut berkenaan dengan langkah Dubai ini masih lagi jauh daripada selesai. Walaupun nampak gayanya mungkin perkara ini akan diselesaikan dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Tetapi macam biasalah tuan-tuan dan puan sekalian, setiap kali orang berjumpa dengan saya dekat mana-mana, contohnya macam dekat Shah Alam ini ke, atau di mana-mana sahaja, mereka pastinya akan bertanyakan soalan yang sama kepada saya. Bang, langkah Dubai ini akan jadi kenyataan ke? Bang, betul ke kalau kerajaan ini akan bertukar tangan dan sebagainya? Betul ke kita akan dapat Perdana Menteri baru? Jujur saya cakap, kalau berdasarkan kepada pengetahuan saya, memang saya tidak dapat menjanjikan apa-apa, tak dapat nak cakap apa-apa. Tetapi kalau kita nak ikutkan tuan-tuan sekalian, dia punya hint tu memang sangat-sangat banyak kalau nak ikutkan. Banyak sekali perkara-perkara yang nampaknya macam menjurus ke arah langkah Dubai ini bakal selesai. Sebelum itu, bila kita cerita tentang langkah Dubai ini, memang dia punya cerita panjang lah. Jadi saya rasa saya tak perlulah untuk detailkan tentang kronologi ni dekat sini. Tetapi kalau adalah di antara anda yang mungkin terlepas kereta api ke apa-apa kan for some reason, anda boleh tonton kupasan tentang langkah Dubai A sampai Z dekat video yang ini, insya-Allah. Berbalik pada persoalan, adakah langkah Dubai ini memang betul-betul akan jadi kenyataan? Sebab kalau kita nak perhatikan, memang nampak gaya ni nampak macam senyap je kan, macam tak ada apa je. Tetapi banyak sekali hint-hint yang telah diberikan oleh pelbagai pihak, terutamanya dari pihak Istana Negara dan juga Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Macam contohnya kan, ketakutan Zahid Hamidi. Pada mulanya dia kata SD tak boleh guna pakai untuk tebuk atap. Kemudian baru-baru ini pun dia keluarkan kenyataan, kita nak adakan satu rang undang-undang, satu akta untuk menghalang tebuk atap ketika pertengahan penggal. Kalau boleh biar kerajaan tu habis penggal dan sebagainya. Dan kenyataan baru daripada Fuad Zarkashi. Ini tak tahulah kenyataan baru ataupun lama. Tetapi Fuad Zarkashi dilaporkan MP-MP UMNO yang bertindak untuk menyokong parti lain atau masuk gabungan lain akan dipecat. Kelakar juga masalahnya kan. Sebab sekarang ini setiap perkara yang mereka sebut ini sebenarnya bertentangan dengan perlembagaan kalau nak ikutkan. Kalau ikutkan tuan-tuan sekalian, perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi dekat negara kita ini. Dan dalam perlembagaan itu memang menjamin hak untuk ahli-ahli parlimen menyatakan sokongan ke, menarik sokongan ke, apa-apa saja tanpa sebarang paksaan dan sebagainya. Jadi sebarang tindakan untuk menghalang ahli-ahli parlimen ini daripada menyatakan ataupun menarik kembali sokongan adalah bercanggah dengan perlembagaan itu sendiri. So tak kiralah, katalah perlembagaan UMNO kata kita akan pecat kalau dia tak ikut cakap Presiden UMNO ke apa-apa ke, benda itu memang null and void bila nak lawan dengan perlembagaan negara. Itu cerita dia. So Ashraf Wahidi Dusuki, tolong take note sebab saya tahu baru-baru ni anda kata perlembagaan UMNO menyatakan memang kena ikut cakap Presiden. Itu antara lain lah. Benda itu tak terpakai berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. So kena faham perkara itu. Bercerita tentang hint-hint lagi tuan-tuan sekalian, kita nampak Yang di-Pertuan Agong itu sendiri macam seolah-olahnya memberikan gambaran yang begitu luar biasa. Memang hint yang sangat-sangat besar. Kalau kita tengok page FB Istana Negara yang selama ini tak aktif, tiba-tiba aktif balik. Dan aktif tu satu hal lah, aktif tanpa ada sekeping pun gambar Yang di-Pertuan Agong dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ada ialah gambar Agong bersama-sama dengan Muhyiddin dan juga gambar Agong bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir. Dua itu ada, tidak dipadam. Tetapi gambar-gambar terkini macam gambar dengan Anwar dan sebagainya, semua itu dipadam. Bahkan laporan pertemuan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Yang di-Pertuan Agong pada hari Selasa lepas pun tidak dinyatakan di dalam page FB Istana Negara. Luar biasa tuan-tuan. Itu hint yang sangat-sangat besar tu. Dan hint yang paling besar yang boleh saya katakan dekat sini ialah ketika Yang di-Pertuan Agong menyampaikan pantun ketika melancarkan Menara Merdeka 118 baru-baru ini. Ini pantunnya. Laungan keramat di Stadium Merdeka, gemanya hingga ke hujung tanjung. Usah kita bersikap derhaka, perpaduan negara kekal dijunjung. Di sini memang merupakan hint yang sangat-sangat besar daripada Yang di-Pertuan Agong. Memang nampak clear. Tetapi anak nak papa biasanya akan memainkan perkara ini macam, tengoklah Agong telah bertitah, jangan derhaka. Konon-konon ni nak tujukan kepada MP-MP yang duk hendak tebuk atap ini. Jangan derhaka, ini kerajaan Yang di-Pertuan Agong, jangan melawan cakap Agong dan sebagainya. Tetapi ramai pemerhati berpendapat pantun Agong itu sebenarnya ditujukan kepada Perdana Menteri sebenarnya. Kenapa saya cakap macam tu? Macam ni, kebarangkaliannya ialah memang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar
telah kehilangan sokongan majoriti ahli dewan berdasarkan kepada SD yang telah dihantarkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong rasa-rasanya telah memaklumkan kepada Datuk Seri Anwar betapa beliau sudah tidak ada sokongan dan dinasihatkan agar Datuk Seri Anwar meletakkan jawatan secara hormat. Tetapi berkemungkinannya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu letakkan jawatan. Masih lagi adamant yang beliau ada sokongan dan sebagainya. Jadinya tuan-tuan sekalian, mungkin kerana itulah Agong telah bertitah, jangan derhaka, usah derhaka. Sebab Agong telah bertitah kata sekarang ni kau dah tak ada sokongan, so letak jawatan je lah. Tetapi beliau tak nak. Itu berdasarkan pandangan saya dan juga hipotesis saya. Betul ataupun tidak, Wallahualam. Tetapi macam saya katakan, hint terlalu banyak. Banyak sangat clue-clue yang telah diletakkan oleh pelbagai pihak, termasuklah oleh pihak pembangkang sendiri daripada PAS sendiri terasasnya. Banyak sangat clue, kiri kanan depan belakang. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita ada dua persoalan besar. Persoalan pertama ialah, macam dikatakan baru-baru ini, konon-kononnya keabsahan untuk ahli-ahli parlimen menyatakan sokong tak sokong Perdana Menteri hanya boleh melalui Speaker Dewan. Betul ataupun tidak? Jawapannya tak betul. Berdasarkan kepada perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, dia tidak menyatakan sebarang tindakan untuk BM tak ada sokongan ke apa-apa sebagainya tidak semestinya melalui Speaker Dewan, tidak semestinya melalui undi percaya ataupun tidak percaya. Dia apa-apa situasi, tak kiralah SD ke ataupun kata apa press conference ke ataupun apa-apa saja benda yang boleh menjelaskan kepada masyarakat betapa Perdana Menteri itu sudah tidak ada sokongan. Dan itulah dulu saya pernah menjelaskan. Selain daripada SD, mungkin kalau hendak menguatkan lagi hujah betapa Perdana Menteri sudah tidak ada sokongan, baiklah MP-MP ini mengadakan sidang media saja. Sidang media bersaingan pun boleh, tak ada masalah. Masing-masing mengatakan bahawa kami tidak lagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada masalah. Full stop. Kan? Tapi for some reason mereka tak nak buat macam tu. Mungkin tak mahu mendahului Agong, wallahualam bisawab. Tetapi sekadar untuk menjawab berdasarkan pada konteks, memang tak betul lah kalau ada yang berkata kena melalui Speaker Dewan sahaja. Itu tak betul sama sekali. Anda ceklah dekat Perlembagaan Persekutuan daripada A sampai Z, tidak ada satu langsung klausa yang menyatakan bahawa sebarang keabsahan Perdana Menteri boleh dicabar hanya melalui undi percaya, tak percaya ataupun melalui Speaker Dewan sahaja. Kalaulah mereka ni hantar SD ke Agong pun tak ada masalah. Yang penting bukti ada, hantar kepada pihak yang sepatutnya tengok benda itu. Dalam kes ini of course Yang di-Pertuan Agong lah secara asasnya. Soalan yang paling besar, sekiranya kalau betul lah Perdana Menteri sudah tidak ada sokongan, sekiranya kalau betul lah Agong sudah menasihatkan Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan tetapi beliau enggan. Jadi untuk memastikan Perdana Menteri ini benar-benar ikut perintah Agong ataupun mengikut perintah Agong sebagainya, boleh atau tidak Yang di-Pertuan Agong itu memecat Perdana Menteri? Yang ini kita kena baca satu persatu Perlembagaan Persekutuan yang berkait dengan kuasa-kuasa Agong. Perkara 40/2/A menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri berdasarkan kepada budi bicara baginda. Itu nombor satu. Tetapi kena dibaca dengan perkara 43/2/A, iaitu Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mempunyai majoriti sokongan ahli-ahli Dewan. Dekat sini nampak macam Agong cuma ada kuasa untuk melantik. Tetapi ada satu perkara lagi iaitu jadual ke-11. Setepatnya perkara 29 jadual ke-11 Perlembagaan Persekutuan yang saya akan bacakan di sini tuan-tuan sekalian apakah kandungannya. Perkara 29 jadual ke-11 Perlembagaan Persekutuan menyatakan di sini tuan-tuan sekalian, jika satu undang-undang bertulis memberi mana-mana orang atau pihak berkuasa kuasa untuk membuat pelantikan bagi memegang apa-apa jawatan atau kedudukan, maka melainkan jika terdapat niat yang berlawanan, kuasa itu hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk kuasa untuk memecat atau menggantung mana-mana orang yang dilantik. Perkara ke-29 jadual ke-11 Perlembagaan Persekutuan. Jadual ke-11 ni apa bendanya pula? Jadual ke-11 ini tuan-tuan sekalian merupakan satu jadual yang menafsirkan Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, jadual ke-11 ini bolehlah kita gunakan untuk menafsirkan tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepada perkara 40 dan juga perkara 43 Perlembagaan Persekutuan yang telah saya sebutkan pada awal tadi. Jadi berdasarkan kepada klausa jadual ke-11 ini, Agong memang ada kuasa untuk melantik, dan berdasarkan kode jadual ini, dia kata Agong juga ada kuasa untuk memecat atau menggantung mana-mana orang yang telah dilantik. Benda ini jelas tuan-tuan sekalian. Apa-apa pun mungkin mana-mana pakar perlembagaan boleh membetulkan saya kalau saya silap. Tetapi berdasarkan kepada penafsiran saya yang telah saya rujuk kepada beberapa orang peguam, memang jadual ke-11 ini menyatakan yang Agong ada kuasa untuk melantik berdasarkan perkara 40 dan juga 43,
dan juga ada kuasa untuk memecat orang dilantik itu. Nampak tak kat situ? Jadi secara asasnya Agong ini ada kuasa untuk memecat juga. Tetapi sejauh mana Agong ingin menggunakan kuasa tersebut, wallahu alam bisawab. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ini apakah yang bakal berlaku? Kita hanya menunggu apa yang bakal dititahkan oleh Yang di-Tuan Agong sekiranya kalau baginda ada hendak menitahkan sesuatu. Cumanya pada pandangan saya lah, sekiranya kalau betul hipotesis tadi, iaitu Perdana Menteri sudah hilang sokongan majoriti dan perlu letak jawatan, maka kita mencadangkan agar Perdana Menteri letak saja jawatan secara terhormat dan tidak perlulah baginda Yang di-Tuan Agong menggunakan kuasa baginda berdasarkan kepada perkara ke-11, jadual ke-11 ini untuk memecat Perdana Menteri. Sebab belum ada lagi dalam sejarah Perdana Menteri negara kita ini dipecat dan kita tak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim mencatatkan rekod sebagai Perdana Menteri pertama yang dipecat dalam sejarah negara kita ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, ini sekadar pandangan saya berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan persekutuan. Dan of course, mana-mana macam saya katakan tadi, mana-mana pakar perlembagaan atau program-program yang ingin membetulkan saya alu-alukan, tak ada masalah. Cumanya, macam saya katakan juga tadi, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita ini. Perlembagaan UMNO ke, perlembagaan PAS ke, mana-mana MOU ke, aku janji ke, apa ke, semua tidak boleh terguna pakai dalam hal ini kalau ianya bercanggah dengan perlembagaan. Kalau ada pihak yang berpandangan sebaliknya, senang cerita tuan-tuan sekalian, kita boleh tanyakan kepada mereka soalan ini. Baru mereka ada akal. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?